لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا جميعا. اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها. Yang saya kasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Jami' An-Nur, Kerembau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita, keimanan, kesihatan dan segala-galanya mudah bagi kita kerana Allah pemudahkan. Sama-samalah kita berniat iktikaf di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan dengan masa yang sedikit ini dapat saya bentangkan daripada kitab Mutiara Al-Fatihah ini berkaitan dengan pengajaran daripada ayat-ayat yang terkandung dalam suratul Fatihah. Sebelum tu mari tuan-tuan sama-sama dengan saya kita baca suratul Fatihah mengambil keberkatan daripada umul kitab ini. Tuan-tuan dan puan-puan sila ikut saya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca senapas pula. Siratal sampai ad-dallin ya. Tarik napas. Siapa sampai, tak sampai berhenti ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ikutkan bacaan, sepatutnya dalam salat kita senapas je tu, satu ayat tu baca kan. Tapi kalau tak sampai napas, berhentilah. Jangan bernapas lah di tengah jalan, tak boleh. Itu mencuri nama, curi napas. Lebih baik berhenti. Ya, berhentilah. Dan ambillah tempat yang boleh diambil. Baik. Alhamdulillah pada malam ni saya akan sambung balik. Itu hari saya berhenti pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Dapat saya terangkan sedikit tentang apakah dia maksud ihdinas siratal mustaqim. Untuk terjemahan dan huraian bagi kalimah ini, ihdinas siratal mustaqim, ihdina as-sirata al-mustaqima. Sambung bacaan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Nak sebut ihdina tu
Huruf ha itu yang kita matikan. Sebelumnya ada hamzah wasal kita baca baris bawah, mematikan huruf ha. Huruf ha itu ialah huruf yang letaknya di pangkal halqum. Jadi ihdina, huruf hamzah itu sendiri yang mematikan huruf ha itu, al-hamzah wasal itu, dia juga duduk sama dengan ha. Kalau kita bariskan sama, aha, ihdina, duduk tempat yang sama. Jangan terlebih lah. Jangan tekan ihdina tu ha tu bunyi dalam perut bulan dado, tak ada. Dia makhrajnya letak di pangkal halqum. Jadi ihdina saja. Ihdina ya, tak perlu ihdina. Dulu-dulu kan kena baca macam tu kan. Tok guru aja ihdina. Ihdina tekan kuat-kuat kata dia kan. Tak, sebenarnya tak macam tu. Dia ihdina saja. Ihdina di pangkal halqum. Ya. Baik. Kemudian dal bawah di na nun di atas na, abatana na. Jangan naik ke hidung tuan-tuan, jangan na pula. Jangan ihdina, jangan ihdina, tak boleh macam-macam. Ihdina na, dia berikut mulut pula. Kemudian pergi kepada sad, mati. Ihdina nas. Jadi nas. Dia tak akan jadi ihdinos. Ada yang baca ihdinos sirat, bukan nos. Nos tu hidung kan, dalam bahasa orang putih kan. Bukan nos. Nas. Huruf sad itu. Huruf sad ini pula huruf yang isti'la. Apabila dia bersabdu, kena jelaskan semua dia punya sifat. Huruf sad tu jelaskan semua sifat dia. Apa di antara sifat huruf sad tu? Pertama ialah isti'la, bunyi tinggi. Jadi ihdinas, gitu. Dan dia itbaq. Itbaq tu maknanya dia melekat kita punya lidah kaki kanan belah depan ni. Lidah kita macam mana? Kaki kanan. Kaki kanan yang bahagian depan, bukan belakang, depan ya. Tepi ni dia naik ke langit. Jadi menghilangkan bunyi sin sebab itbaq. Ihdinas, boleh buat longkang lidah tu. Ya, cuba sebut ihdinas sirah. Tu baru betul. Jangan ada ihdinas sirah lagi ya, dengan nos lagi. Ihdina nas sirah. Kemudian sad tu bagi bawah. Jadi bunyi dia si. Nak bunyi si tu jangan elakkan daripada bunyi sin jadi si, sebab kita tak itbaq lidah kita. So nak sebut ihdinas, kekal. Kiri kanan bahagian tepi lidah tu kekal melekat dekat lelangit tu. Ihdinas si. Dah baris habis si, baru lepaskan. Ihdinas si. Gitu ya. Selagi tak bunyi si, jangan lepaskan. Yang melekat tadi tu, yang mendempik tu, dia panggil itbaq tu ya. Nak mengelakkan dia daripada bunyi huruf sin. Kalau kita tak lekatkan kiri kanan bahagian tepi kiri kanan ni ke lelangit, dia jadi sin nanti. Ihdinas sirah. Salah. Kalau jadi sin, mana bacaan itu batal. Ulang balik, botukan. Ya. Kalau dalam solat, ulang balik, botukan. Selagi tak botu, kena botu. Kalau salah, mana bacaan itu batal. Jadi batal lah solat kita sebab la salata man lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kita tukar huruf, batal. Dikira bukan huruf dalam surah ini. Kemudian huruf ta, sirata, ihdinas sirata. Ta ya. Ta tu juga sama macam huruf sad tadi, dia huruf isti'la. Jadi masa sebut ta tu hujung lidah kita dekat pangkal gusi gigi kacip. Gigi kacip atas ni, pangkal dia tu, situ hujung lidah letaknya. Lepas tu kita nak sebut ta tadi, kita lokekkan hujung lidah kita tu. Kemudian lidah kita tu kiri kanan melokek pula ke langit. Jadi macam ponoh lah daripada tepi kiri kanan ni, ponoh dekat siratan gigi kita. Ihdinas sirata. Ta, boleh rasa tepi lidah ni kiri kanan sampai ke depan bahagian tepi ya, melokek dekat siratan gigi. Ihdinas sirata. Masa nak sebut ta tu, melokek dulu baru ta.
Kalau tidaknya jadi ihdinas siratal. Itu jadi huruf ta sebab tidak itbaq. Boleh ya? Sifat satunya ialah itbaq itu yang menjadikan dia huruf ta. Kalau tidak jadi huruf ta dia. Macam ta tapi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tal, itu ta. Bunyi macam ta, bukan ta tu. Sebab tidak itbaq. Maka itbaq. Itbaq tu macam mana? Tepi lidah kiri kanan ni sampai ke belakangnya, kan? Naik ke siratan gigi. Sirat ihdinas sirat. Naik dulu. Ta, baru keluar huruf tu. Cuba tuan-tuan buat ihdinas sirat ta. Cuba. Nak bunyi ta tu lokek dulu baru bunyi ta. Ya. Kemudian tu al-mustaqim. Ta tu tadi berjumpa dengan alif lam. Lam tu huruf istifal. Maka tak boleh kuiklah lam tu. Jadi ringan sikit lam tu. Ihdinas sirata ta la ringan tol tu. Lam tu ringan. Jangan kuik semua. Jangan ihdinas siratal mustaqim tol bukan tol. Tol dia ringan hujung dia sebab lam tu huruf yang bersifat istifal. Kemudian mustaqim. Mim bagi depan betul? Muncung sikit mulut. Sekejap. Masa mu tu. Sekejap muncung. Sempurna ke huruf sin dengan mahmusah dengan sofirnya. Sofir bunyi seperti ular. Sikit ni ya. Kemudian ta. Jangan jadi ta. Oleh kerana kadang-kadang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Jadi mustaqim. Tukar. Jangan tukar. Itu ta. Jadi musta. Betul-betul ta lah. Ihdinas siratal mustaqim. Macam tu. Elak daripada bunyi ihdinas siratal mustaqim. Ramai mustaqim tu. Bukan mustaqim. Mustaqi. Okay. Huruf qaf itu, qi tu. Dalam bahasa Melayu ada huruf ni. Nak je. Q. Huruf Q. QI. Qi. Macam tu ya. Jangan ki. Itu kaf. Kaf depan. Qaf belakang anak lidah. Kaf depan anak lidah. Qaf belakang. Tahu anak lidah? Iklan dia Kuadin tu kan yang gosok dia Kuadin tu kan. Tu anak lidah tu. Yang kocik tu kan. Kalau qaf belakang dia. Kalau kaf depan dia. Jadi huruf ni mustaqim. Qaf belakang. Jadi kalau kim, K-I-M tu kaf. Kalau kim yang ini mustaqim, Q-I-M mustaqim. Macam tu ya. Jangan baca mustaqim pula. Mustaqim tu jadi bagi atas qa. Qaim. Bukan qaim. Mustaqi. Bagi bawah. Mustaqi. Sengih sikit. Nyongih sikit lah. Nak sebut qaf qi tu sengih. Nyongih sikit. Al-mustaqi. Bagi bawah ni kena sengih sikit baru dia tepat ya. Kalau tuan-tuan tak sengih jadi al-mustaqim. Nanti mustaqim tu. Al-alamin. Jadi alamin mustaqim nasta'in tu sebab tak sengih, tak sengih. Nak sebut baris bawah. Tambah kalau maddul ya baris bawah memang kena sengih lah. Al-mustaqi. Sengih. Mustaqi. Gitu. Sengih sikit lah. Tak susah nak sengih kan. Faham nak sengih ya? Menyonggi sikit lah. Contohlah. Kalau tak menyonggi itu nanti bunyi tak tepat. Dan matikan mim dengan keadaan yang tawassut. Al-mustaqim. Mati macam tu ya. Dia mati dengan beriman. Mati dengan aman dan beriman. Jangan dihidupkan. Yang al-mustaqim. Ada teng-teng-teng bunyi lah tak ada. Dia mati aman. Al-mustaqim. Macam tu je ya. Dan jangan panjang mim tu lah. Jangan mati al-mustaqim. Bunyi sadap tapi tak halal tuan-tuan. Salah tu. Tapi bunyi-bunyi begitu tidak membatalkan bacaan. Kalau dalam solat tak batal solat. Tapi dia menjadi kurang fasih. Kurang fasih. Kalau dia mengulang-ulang kesalahan yang sama, dia jadi tidak fasih. Bacaan masih sah. Ya?
Yang tak sah tadi lah tukar sad kepada sin, tukar ta kepada ta, itu tak sah lah. Ya? Makna ihdina ini ada dua perkataan, iaitu ihdi dan na. Maknanya tunjukkanlah kami. Ihdi, tunjukkanlah. Fi'il amar. Ini merupakan perintah, tapi bukan nak merintah Allah Ta'ala. Bukan. Dia lebih kepada kehambaan, doa. Doa. Minta dengan Allah supaya tunjukkan kami. As-sirata itu ialah dari segi maksud jalan. Dari segi maksud jalan. Dari segi tafsirannya, makna bukanlah jalan-jalan biasa, ya. Bukan jalan biasa-biasa. Itu maksud dia, ya. Jadi pada kebiasaan masyarakat orang Arab ni dia menggunakan kalimah tariq atau syari'. Tuan-tuan pergi Mekah kan tu? Bila dia nak lalu, dia joget dia tak? Tariq. Itulah dia, jalan. Beri jalan. Beri aku jalan. Tariq. Sekarang dia dah tukar. Tak ada tariq dah. Panas. Macam dia sedang bawa air panih kan. Padahal dia nak minta jalan. Tengok orang Melayu, dia tak guna tariq dah. Panas. Kata dia kan. Syari' juga jalan lah. Mana jalannya, sama tu. Dan untuk pengertian jalan, dalam Quran juga menggunakan kalimah sabil. Sin ba ya lam. Sabil. Sabilul muhtadin. Jalan orang-orang yang muhtadin, ya. Kemudian kalimah al-mustaqim. Al-mustaqim ni ialah maknanya daripada sudut bahasa ialah lurus. Mustaqim ialah isim fa'il bagi kalimah istiqam. Asal kalimah mustaqim adalah mustaqwim sebenarnya. Mustaqwim. Susah nak nyebut mustaqwim tu sebab ini atas wazan mustaf'il kan, dan dipindah baris waw tu kepada huruf yang sebelum qaf dan ditukar waw tu kepada ya. Kenapa? Dia baris bawah kan. Jadi mustaqwi baris pada waw tu pindah pada qaf. Baris bawah kan? Pindah pada qaf jadi qi. Tapi kena sebut mustaqiu payah. Maka oleh kerana baris bawah tukar jadi ya. Nak bunyikan panjang tu. Jadi mustaqim. Begitu ya. Dan ya sesuai bagi baris kasrah. Ini adalah sesuai dengan jalan bahasa itu sendiri. Jalan bahasa Melayu tak adalah tuan-tuan. Bahasa Melayu dia tak ada beranak-beranak seperti bahasa Arab. Dia bahasa Arab ni tidak seperti bahasa-bahasa yang ada dalam dunia yang lain. Dia tak ada beranak-beranak. Tapi bahasa Arab itu dia boleh beranak-ranak dengan wajah macam-macam. Ya, dengan wajah macam-macam. Dan memberi makna yang berbeza. Walaupun satu kalimah. Itu sehingga dikatakan kalimah ainun saja boleh bagi 50 makna. Punya banyak. Ya, satu je kalimah. Tapi kalau bahasa Melayu tak payah dah. Kalau kita eja mereka dengan mereka, dua kalimah yang berbeza lah sebenarnya, tapi ejaan sama kan, dapat dua je, betul. Mereka ramai kan. Satu mereka ialah buik. Dua je lah kan. Kalau ambil perkataan batu, langsung tak payah, satu je lah. Bolehlah kata membatu kan. Membatu. Batuan adalah, bolehlah beberapa kalimah kita bina. Tapi bahasa Arab itu satu kalimah boleh bina sehingga 50 makna. Masya Allah. Maka Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian as-siratal mustaqim ialah jalan yang lurus. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan jalan yang lurus itu ialah agama Islam sahaja. Maka tidaklah agama lain jalan yang bengkang-bengkok lah. Ayu ajan lah, bengkang-bengkok semua ya. Semua tak menuju jalan yang lurus. Nampak macam lurus. Tapi dalam pada nak lurus tu dia bengkok banyak. Kona sana, kona sini. Susah nak memahami agama dia. Tapi kalau agama Islam, tak susah. Kerana dia jalan yang lurus. Maksudnya lah, kalau Allah SWT itu satu yang esa, itu sahaja yang esa. Tak ada kona-kona. Tapi kalau agama lain, dia kona banyak lah. Kan? Dia nak menjelaskan yang kona tu pun tak dapat. Kan? Dia nak jelaskan tu pun tak dapat. Mana tak luih lah tu. Ya? Itu
Tuan-tuan percaya kalau orang tunjuk jalan lah, ni jalan lah, tahu yo. Ataupun orang tunjuk jalan tuan-tuan, sampai sini kena kiri sikit nampak jalan kocik tu, masuklah situ, kiri kanan pula. Lepas tu ada jalan sini, kiri pula. Tuan-tuan ikut jalan mana nak sampai tempat matlamat tuan-tuan, mestilah nak jalan yang lurus straight-nya. Oh, okey, stesen dia kan. Itulah dari segi bahasa. Menurut pendapat Al-Fudail bin Iyad, maknanya As-Siratul Mustaqim tu jalan menuju haji. Ini pendapat Fudail bin Iyad. Baik, kita tengok dari segi pengajaran dia. Apakah pengajaran daripada ayat Ihdinas Siratal Mustaqim? Baik, maksud atau makna bagi Ihdinas Siratal Mustaqim tu ialah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau mengikut tafsir Qurtubi, disebut as-sirat itu, jalan itu, yang saya sebut bukan jalan saja-saja. Jalan tu ialah pengetahuan dan kefahaman terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu jalan dia. Jalan nak menuju, nak faham tentang ketauhidan kita, pengetahuan kita, dan faham tentang keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu adalah as-sirat tu. Mana jalan menuju benar-benar kepada Tuhan yang berhak disembah. Mana tak ada jalan bengkok-bengkok lah. Ya. Tak ada jalan yang keliru. Jelas, begitu jelas. Itu maksudnya. Ya. Kemudian kita sebagai hamba-Nya mesti selalu berdoa. Semoga ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Timbul persoalan, kenapa selalu kena berdoa? Kenapa kita hamba selalu kena berdoa? Kalau sesekali doa pula salahnya kan? Ni nak selalu sentiasa. Kalau boleh dalam kehidupan kita ni, detik nyawa kita ni tak berhenti nak berdoa kepada Allah SWT. Minta supaya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahawa kita ada sebenarnya hamba bagi Allah SWT. Kita ini hamba, maka Allah itu adalah Rabb-Nya. Maka kita perlukan bimbingan daripada Allah SWT. Kadang-kadang ada orang itu merasa dirinya dah okey. Sebenarnya tak okey lagi. Tak okey tuan-tuan. Tak okey. Tak okey. Jin yang nama Azazil itu bukan main lagi kalau ikutkan sejarahnya kan. Menceritakan dia kumpulan jin yang paling hebat. Paling hebat tu. Paling hebat. Mana yang di bumi ni tak ada tempat dahi dia sujud di bumi. Ulama sampai mengatakan macam tu. Maknanya bumi ni didiami oleh para jin ketika tu. Kalau Azazil ni, satu nama jin yang hebat ni, sehingga dia tu melepasi seperti mana malaikat dan lebih lagi secara ibadahnya, mana di bumi ni tak ada dia punya tempat sujud. Hebatnya dia tu. Abidnya dia tu. Ahli ibadahnya dia kan. Tapi ketika diumumkan, Allahumma umum, nak buat satu makhluk namanya manusia. Ketika itu para malaikat berdoa. Semoga diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Supaya jangan tersesat. Tapi Azazil dia tak berdoa. Kenapa? Kerana dia menganggap dia lah orang paling kuat ibadah. Kan? Paling kuat ibadah. Akhirnya kerana lupa dia berdoa tu, maka dia disesatkan. Dia menyesatkan dirinya. Kenapa? Satu ketika dia lupa tentang siapa Rabb yang dia perlu bergantung penuh kepadanya. Kalau kita ni tak ada lah. Kalau nak kata macam Azazil tak ada. Anda Azazil kita tuan. Anda Azazil kita tuan ya. Kita ni jauh benar. Tapi maksudnya begitulah. Mesti sentiasa berdoa. Kenapa? Kerana kita hamba. Hamba Allah yang sebenar-benarnya. Dan kita berdoa supaya ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang bertepatan dengan Al-Quran sebagaimana diajar oleh Nabi SAW. Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran sebagai roh, iaitu yang menghidupkan hati. Quran itu menghidupkan hati, tuan-tuan. Kalau hati itu mati, pastinya kerana dia tidak membaca Quran. Kalau nak menghidupkan hati, bacalah Quran. Kerana Quran itu roh bagi hati. Hati ini kena beri juga rohnya kan, iaitu Al-Quran itu menjadi pendampingnya. Dan dengan perintah kami itu diwahyukan kepada Quran sebagai roh dengan perintah kami, tidakkah engkau pernah mengetahui yakni sebelum diwahyukan kepadamu apakah Alkitab, yakni Al-Quran itu tidak juga mengetahui apakah iman itu, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang menerangi. Kami berikan petunjuk dengannya akan sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Kalau maksud daripada ayat ini memberikan peringatan kepada kita, pertama sekali, maka kita hendaklah menurut segala perintah dalam Quran itu, kerana Quran itu merupakan wahyu yang benar daripada Allah SWT yang disampaikan melalui lidah Nabi SAW, yang merupakan cahaya yang menerangi. Ibaratnya kita ni dalam kegelapan. Dalam bahasa Arab, gelap ni maknanya zulm. Zalim itu, orang yang menzalimi diri sini itu merupakan hatinya gelap. Maka dia menzalimi diri dia. Dia mencuri, dia membunuh, dia merompak dan sebagainya lah. Hatinya gelap, tuan-tuan. Tapi untuk menerangkan hati tadi tidak lain tak bukan melainkan dengan mendekati dirinya dengan Al-Quran. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Bersahabat dengan Quran. Maka di situ Allah beri jaminan, kami akan beri petunjuk kepadanya dalam kehidupan dia itu. Dan kami kendaki antara hamba-hamba kami yang diberi petunjuk. Sebab nak dapat hidayah dan petunjuk Allah ni, tuan-tuan, dia tak boleh sekadar doa aja. Dia mesti berusaha ke arah itu. Mesti berusaha ke arah nakkan petunjuk Allah SWT. Kalau setakat berdoa saja tapi kita tak pergi menunjukkan cara kita beramal untuk mendapatkan hidayah Allah, maka tak dapat. Kalau ikutkan orang yang paling dekat dengan Nabi SAW itu ialah orang yang hidup zaman Nabi, betul? Dekat. Siapa yang tak dengar bacaan Quran? Siapa yang tak tahu Nabi mengajar? Tahu isi Quran. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang sebelum Islamnya mengintai-ngintai nak tahu tentang apa yang ada dalam Quran itu. Dan mereka mengakui kebenarannya. Cuma ketika itu mereka langsung tak mau terima. Amalan dirinya, dia dah tahu, tapi amalan diri dia, dia tak nak, dia tak terima. Dia tak terima tu kerana nafsunya, bukan kerana akalnya. Akalnya terima, benar agama ini di dalam Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi nafsunya tak terima. Maka dia tolak. Maka mati dalam kekafiran ketika itu. Sebab apa? Kerana mereka tidak mencari hidayah atau petunjuk Allah. Dan Allah kendaki kepada siapa-siapa saja hambanya yang dikendaki untuk diberi hidayah, ialah hamba yang berusaha mencari hidayah. Tak cari, tak dapat dah, tuan-tuan. Dia umpamanya samalah macam perkara-perkara yang kita kena cari. Jodoh. Kena cari, tuan-tuan, jodoh. Kan? Baru jodoh ada satu kan? Ada tiga. Cari tiga ni. Kalau beranilah. Sembang itu kan. Pertemuan kita cari kan. Perpisahan sebab ada pertemuan berlakulah perpisah. Kita cari rezeki, kena cari, tuan-tuan. Kan? Kalau tak cari doa aja tak dapat, tuan-tuan. Tahu ni joki ni kan, meniaga ni mesti untungnya. Gitulah
Kalau buat formula niaga ni kita nombor 1 kan. Tahu nak niaga ni untung banyak ni. Wah, harga barang. Tapi kalau kita tak pergi cari rezeki tu, tak diamalkan, dapat tak? Tak dapat, tuan-tuan. Ya? Hidayah juga begitu. Hidayah juga begitu. Jadi mak rempit tu dia cari mati. Dapatlah mati. Asalnya tak mati lagi tu rasanya. Tapi dia cari kan. Dapat, tuan-tuan. Ya? Dapat. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta yang baik-baik dan doakan kebaikan untuk semua orang mukmin yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga perlu berdoa supaya diberikan hidayah, kerana tidak ada siapa pun yang mampu beri hidayah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya ialah sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi. Semoga dia menerima Islam. Tetapi Allah jugalah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dia jugalah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Ayat ini sebab turunnya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi doanya, mengangkat tangan berdoa supaya dia beri hidayah kepada siapa? Diselamatkan bapa saudara yang memeliharanya sejak kecil, iaitu Abi Talib, iaitu Abu Talib disebut situ ya. Ketika Abdul Muttalib datuknya meninggal dunia, yatim piatu, dijaga dan dipelihara seperti anak sendiri oleh Abi Talib. Kasih sayang Abi Talib tu sampailah Rasulullah SAW menerima wahyu menjadi Rasul. Ketika itu Abi Talib lah yang melindungi Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah salah seorang pembesar Quraisy di Mekah ketika itu. Abu Jahal, Abu Lahab usik-usik juga ganggu Rasulullah. Tapi tak berani lagi nak bunuh. Nak cederakan pun tak berani lagi. Fikir banyak kali. Sebab apa? Pelindungnya ada Abi Talib. Sogan lagi lah kira. Ya. Tapi setelah Abi Talib meninggal dunia, musuh-musuh ini bermesyuarat dia di Darun Nadwah itu supaya apakah langkah-langkah perlu dilakukan untuk menyekat Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya nak bunuh sehingga Nabi berhijrah ke Madinah. Baik. Oleh kerana kasih sayang yang begitu mendalam Abi Talib ni kepada anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengalir air mata dia ketika mana Abi Talib ini mati atau meninggal dunia tak beriman. Maka ketika Rasulullah bersungguh-sungguh minta Allah supaya selamatkan bapa saudaranya ni yang dikasihi, begitu juga semasa hidupnya bapa saudara ni sangat mengasihi Nabi SAW, tapi Allah sebut siapa yang berkuasa nak beri hidayah, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berkuasa untuk beri hidayah. Tapi bukan sengaja-sengaja begitu, ada asbabnya, betul? Sebab saya sebut tadi, hidayah ni mesti dicari. Jadi Abi Talib dia tidak mencari hidayah tu walaupun dia dekat dengan Nabi. Nampak tu? Orang-orang ni dekat batu menjadi kesayangan Nabi SAW, dan dia sayang pada Nabi sendiri, tapi tak dapat hidayah. Kenapa? Bukan kerana kasih sayang sesama manusia tu. Dia tak jumpa bahawa, dan dia tidak yakin bahawa kasih sayang Allah tu lebih besar. Maka dia tak memperakuinya, maka matilah keadaan yang tidak beriman. Baik. Kita ni mesti berpegang teguh dengan agama Islam, kerana inilah jalan yang lurus yang telah kita miliki, dan janganlah kita mencari jalan agama yang lain. Sekarang ni pelik-pelik lah tuan-tuan. Pemain sekarang ni kan sebar dalam YouTube. Dia ada satu pandangan baru. Agama apa? Hak. Hak. Nama pun Hak, kata HULK. Betul sebutan hak pun. Betul ya?
Mula dia mengaku Syiah, lepas tu mengaku hak pula. Mungkin hak tu yang benar kot, bukan hak tu, yang hak tu, haqaf tu, dia rasa dia benar kan. Dan mengaku bahawa Tuhan itu adalah Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Lepas tu dalam YouTube dengan bangga ni 4-5 orang, bahkan satu keluarga pun, orang muda-muda, dia pun istihar. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mencari agama. Kita tahu dah dangkal benar dia kan, dangkal dia tentang agama ni. Dan dia mengaku dia memiliki agama yang benar. Firman Allah SWT, agama Islam sahajalah yang lurus dan yang benar. Dalam surah Al-An'am ayat 193, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Maksudnya, dan sesungguhnya inilah ajaran jalanku, iaitu agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang selain daripada Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itu Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Tidak dengan cara kita mengatakan kita ini duduk dalam agama ini sekadar dengan lidah saja je. Dengan lisannya. Nama atau IC je Islam. Bukan sekadar itu. Mesti menjalani usaha-usaha untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak capai takwa itu, kita tahu benar-benar tentang apa yang Allah perintah kepada kita, kita lakukan, dan apa yang Allah tegah kepada kita, kita tinggalkan. Kalau keberangkalian kita berada pada ketika itu terlupa Allah perintah, maka kita melakukan kesilapan. Kembali balik kepada Allah. Kalau kita terlupa dengan larangan Allah, kita pun melakukan kesalahan. Maka kembali kepada Allah. Dengan jalan taubat yang benar-benar bertaubat, akhirnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Masih lagi dalam jalan macam tu. Jangan buat tak tahu je kan, jangan buat tak tahu ya. Jadi dalam keadaan begini, maksudnya ialah kita ini tidak sekadar mengetahui bahawa agama yang kita anuti ini benar, bukan sekadar tu je. Kita mesti melakukan tindakan-tindakan seperti amalannya untuk mencapai kepada ketakwaan. Tuan-tuan dikasihi yang dirahmati Allah. Saya nak pergi kepada pengajaran ayat yang ke-7. Saya ingat tadi saya ada tertinggal sedikit. Sekejap ya, saya rujuk sekejap. Saya ada buat catatan tadi. Tak apa tuan-tuan, saya pun dah cari, tak nampak catatan. Tak apa. Kita pergi kepada pengajaran ayat yang ke-7. Ada beberapa minit lagi kan? Berapa minit ni? Tinggal ni. 5 minit. Aduh. 3 minit. 3 minit. 3 minit. Baik. Kalau 3 minit kita gulung je lah kan. Kita gulung je lah. Jadi keseluruhan yang telah saya bacakan dan saya bentangkan daripada kitab ini menunjukkan bahawa kalimah ihdinas siratal mustaqim ini merupakan satu ungkapan doa makhluk yang dimiliki kepada Tuhan yang maha memiliki. Itu sebabnya kalau dari segi bahasa Arabnya pun, dari segi bahasa ya,
Kalau di bahasanya menunjukkan apa? Satu hal di dalamnya Allah yang memiliki itu didahulukan daripada hamba-Nya yang menjadi pemilik atau makhluk yang dijadikan Allah. Daripada kalimah ihdinas siratal mustaqim. Makna didahulukan dulu Allah sebelum orang yang berdoa, iaitu makhluk. Ini kalimah ihdinas siratal mustaqim. Dan di dalam ini tadi kita dah rumuskan bahawa kita ni kalau nak jadi hamba yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak bukan kebergantungan kita terhadap Allah Taala itu adalah bukan 100% je tuan-tuan. Kalau lebih 120% ke 180% ikutlah angka yang besar-besar. Tapi lebih pada 100%. Menunjukkan kita ini benar-benar sebagai seorang hamba yang dimiliki. Siapa pemilik itu? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan putus doa kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah minta, tak berhenti. Sentiasa. Kalau boleh tiap-tiap saat tu minta. Maka kalau siapa yang tak minta, maka dikira orang ini dia sombong. Sombong kepada Allah SWT yang menjadi pemiliknya. Kan? Lepas semayang tu, doalah saja. Kok you pun nak doreh kan? Ada hal nak kerja ni, memang nak doreh betul. Lepas beri salam tu, istighfar lah sekurang-kurangnya 3 kali. Doalah sikit. Doa tu penuh dengan adab dia lah. Nak minta mana boleh minta sambil berlari-lari? Boleh ke minta berlari? Tuan-tuan nak minta dengan Yang Berhormat contohlah. Sambil tuan-tuan berlari-lari kat luar. Yang Berhormat, besok boleh ya? Bagi saya dalam 10,000 dah lah. Sambil lari-lari. Boleh ke? Agak apa dia tengok kita? Ini botu. Kau tak botu orang ni kan? Nak minta pun penuh adab. Sesama manusia pun penuh adab kita, betul? Maka doa tu penuh adab lah. Dimula dengan hamdalah dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Lepas tu selawat kepada Nabi SAW. Siapa tak selawat kepada Nabi ketika berdoa, maka doa itu ditolak. Ditolak. Nabi sebut kan? Salawatlah. Sekurang-kurangnya wassalatu wassalam ala syarifil mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Sekurang-kurangnya. Lepas tu doa lah. Pendek pun tak apa. Lepas tu wassallallahu walhamdulillah alamin. Dah. Pergilah mana nak pergi. Jangan langsung tak berdoa. Kerana kita ni nak mengejar masa ke dan sebagainya. Baik. Itu kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan peringatan-peringatan pada kita dan kita dapat mengamalkannya sepanjang kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT nanti. Itu saja untuk malam ni, insya-Allah kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.